dalam 3-4 hari inilah timbul satu persoalan, iaitu keluar di berita, iaitu berkenaan dengan pemindahan jantung khinzir, kalau ayat bahasa itu jantung babi lah, yang mana ia dipindahkan ke badan manusia. Maksudnya orang tu dia ada sakit jantung, maka digunakan jantung khinzir itu dan dimasukkan ke dalam badan manusia. Jadi semua orang heboh, satu dunia heboh, termasuk dari Malaysia ni. Boleh ke tak boleh? Kan? Bukankah bila darurat itu boleh untuk kita buat untuk menyelamatkan nyawa manusia? Bukankah sedemikian? Atau di sana perlu dinilai beberapa perkara dalam mengukur tentang kadar darurat itu. Jadi minta jasa baik sahibus samahah Datuk Mufti kita untuk membicarakan hal ini. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fadil Ustaz Rafiq selaku pengerusi, Tuan Imam, ada berapa imam sini lah? 2. Satu imam ya. Dia kena hantar seorang lagi larat lah. Tuan Imam, Jawatankuasa masjid, semua kepimpinan masjid. Juga kepada timbalan saya Ustaz Tajul Urus. Saya kena sebut timbalan saya ni sebab dia orang Kelantan, dia baru mai. Lagi dulu mungkin orang kenal Ustaz Roslan kan. Yang ni timbalan mufti yang baru. Tengok sikit Ustaz, kok dia tak nampak. Ini Ustaz Tajul Urus. Kalau jumpa dia tu tahulah ni lah timbalan mufti. Kalau ada apa-apa boleh jumpa dia lah juga. Dan ada pegawai-pegawai jabatan mufti lagi. Ni Ustaz Hafiz ada sini. Ramai lagi Ustaz Faisal, Ustaz Zul, macam-macam lagi yang ada di sini. Pertama saya mari ni, saya seronok juga tengok baru ni masjid ni. Depan pun cantik, buat ada seni. Katanya gabungan juga anak tempatan Firda ni dengan orang sini. Mudah-mudahan Allah rahmati masjid yang cantik ni. Kembali kita pada soalan. Pasal masa kita tak banyak, dalam program ni saya suruh moderator tanya soalan yang mana dia dapat, dia kumpulkan, kemudian saya jawab. Sekali dia tanya lagi soalan lain. Boleh macam tu no? Kalau ada baki kita bagi ni. Okey, soalan berhubung dengan jantung apa? Jantung apa? Khinzir. Kalau sebut jantung babi je lah. Boleh juga hak tu lah kan. Orang kita bunyi babi kasar sikit, bunyi khinzir macam lembut sikit. Beza bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey. Pertama, kenapa kita timbul terkejut bila ada jantung khinzir? Sebelum saya nak cerita, sebab khinzir ni bagi kita najis betul ya. Sebab khinzir tak boleh makan, najis. Sebelum tu saya nak tanya, harimau boleh makan tak harimau? Harimau tu boleh makan lah. Kita boleh makan harimau tak? Hukum boleh tak? Boleh tak? Kalau jantung khinzir tak boleh sebab dia najis, jantung harimau boleh? Boleh tak? Haiwan yang tak boleh dimakan juga kan? Lembu pun kalau bubuh, kalau tak sembelih, mati lembu tak sembelih, mati jadi apa? Bangkai tak? Najis juga. Jadi kita mungkin kadang-kadang sebut nama haiwan tu kita jadi terkejut. Tapi kita kena tahu bahawasanya kategori hukum tu dia kadang-kadang tak jauh. Dalam
Islam ni ada haiwan yang dua haiwan utama yang dianggap sebagai kotor lah. Yang pertama apa? Anjing. Yang kedua khinzir. Antara anjing dan khinzir dari segi sebutan dalil, yang najis yang sebut lebih jelas, dua-dua jelas, tapi yang lebih tekan ialah anjing. Sebab jilatan dia dianggap sebagai kena basuh sebanyak berapa kali? 7 kali. Kan? Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marat ulahunna biturab, dalam sebagian riwayat ihdahunna biturab. Ada riwayat dia sebut 7, ada sebut 8 dan seumpamanya. Kalau anjing jilat bekas kamu, maka basuhlah dia sebanyak 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Anjing jilat dengan salah satunya air tanah. Sebagian riwayat ulahunna, yang awal air tanah. Dalam mazhab Syafi'i, demikian juga dalam mazhab Hanbali, dia mesti basuh dengan air tanah. Dalam mazhab Malik, dia kata yang tu pilihan, buat lagi bagus, tak buat pun boleh. Tapi maksudnya anjing kena air tanah, jilatan dia. Babi tidak disebut dengan air tanah. Dari segi dalil dia tak sebut. Habis itu kenapa timbul babi kena basuh dengan air tanah juga? Itu di dalam mazhab Syafi'i dia kias kepada anjing. Dia kata kalau anjing pun 7 kali, babi lagi teruk. Jadi babi pun 7 kali, salah satu air tanah. Cuma dari segi dalil dia sebut anjing. Maka mazhab lain dia tak sebut, dia tak masukkan anjing. Mazhab Hanafi, mazhab hatta qaulam mazhab Hanbali, mereka tak masukkan anjing. Mereka tak masukkan khinzir. Mereka tak masukkan khinzir untuk 7 kali. Mereka khinzir basuh seperti biasa sehingga hilangkan kesan bau, warna dan rasa. Nak rasa susah lah kan, bau dengan warna je lah kan. Jadi bau dan warna hilang, okey. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Dia menyebut di dalam Majmu', dia kata dari segi dalil yang kuatnya ialah mazhab yang kata tak perlu khinzir, tak perlu dengan air tanah. Dari segi dalil. Kerana dalil air tanah dengan ni yang 7 kali tu berkaitan dengan anjing. Tak apa, jadi khilaf. Jadi kita tengok dalam negara orang mazhab Syafi'i, mereka basuh 7 kali termasuk air tanah. Yang lain mereka tak, mereka basuh saja. Itu nak kena status binatang dulu. Okey, sekarang binatang ni yang pentingnya, kalau jantung khinzir ke, jantung anjing ke, bila macam tu najis tak? Najis. Bila najis, nak bubuh di dalam dada kita. Masa teknologi ni moden ni, perkembangan sains ni dulu tak ada setara tu. Manusia tidak capai kepada pencapaian tu. Dan kita kena tahu bahawasanya agama ia datang untuk limaslahatil ibad. Agama datang, syariat datang untuk kepentingan hamba. Tuhan tak ada kepentingan. Tuhan maha suci daripada memerlukan kita. Dia buat agama ni bukan kerana Tuhan dapat untung apa, Tuhan tak ada. Ghaniyun hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Siapa yang bersyukur, ia bersyukur pada dirinya sendiri. Siapa yang kufur, Allah ghaniyun hamid. Maha kaya lagi maha terpuji. Bila kita tahu macam tu, syariat itu dia tak mungkin bagi mudarat pada kita. Dia limaslahatil ibad, untuk kebaikan hamba. Okey, sekarang ada benda, kita ambil lah 2 benda, jantung babi ni, jantung anjing ke babi ke, jantung harimau ke, jantung apa, tak boleh lah. Tapi kalau tak boleh, sedangkan kita sangat memerlukannya, kalau tak bubuh, tak ada alternatif yang lain,
boleh menyebabkan katakanlah mati ya. Apa hukum keadaan tu? Keadaan tu dia panggil apa? Darurat. Darurat ni dia kata an yatra 'ala al-insan halatun min al-khatari wal masyaqqah asy-syadidah bihaitsu yakhafu ad-darar aw al-adha bin nafsi aw al-'udu aw al-'aql aw al-'ird aw al-mal wa tawabi'iha. Dalam kalau Wahbah Zuhaili dalam masalah darurat dia kata, dia satu keadaan di mana mai kepada kita, yang mana kita itu keadaan tu begitu dalam keadaan yang begitu bahaya, satu keadaan yang sangat susah, yang kita takut kalau kita tak selesaikan dia ni akan terkena mudarat, kesakitan pada badan kita ataupun pada nyawa kita ataupun pada badan kita. Mungkin kita tak mati, terputus tangan umpamanya, ataupun pada maruah kita bagi wanita kan lelaki, ataupun pada akal kita, ataupun pada harta kita. Kalau kita tak ambil kereta kawan tu, tak ambil barang kawan tu guna tanpa izin dia, rumah kita banjir mai, habis runtuh satu rumah. Kita ambil, kemudian kita tak minta izin kerana nak selamatkan harta yang lebih besar, tapi kita kena dhaman, kena ganti. Pasal tak ada pilihan. Kalau ada hak kita, dahulukan yang kita. Sekarang ni camalah juga, kita tak ada pilihan. Yang ada, doktor kata yang ni saja. Kalau nak hidup, hang kena pakai jantung khinzir. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Quran kata famanidurra ghaira adin, famanidurra ghaira baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang keadaan terpaksa ghaira famanidurra ghairu baghin wala adin, tanpa dia memang nak cari yang tu dan tanpa dia melampaui batas, fala isma alaihi, tak ada dosa ke atasnya. Kalau kita memang duk cari benda tu, dia tak boleh, tapi kita tak cari benda tu. Darurat ni macam ni. Baru ni ada kes apa? Saya buat contoh sebelum nak pergi contoh tu, saya nak buat contoh. Hak baru ni, hak nak pergi kedai, pergi ambil apa? Barang orang masa banjir. Kan? Boleh tak buat macam tu? Dia kata ghairu baghin, dia bukan kerana nak pergi ambil tu. Wala adin, tak melebihi. Kalau dia perlu ayak dengan nasi yang nak makan, pergi ambil dengan macam-macam roti lah, mentega lah, apa, melampau. Tak boleh, haram. Dia hanya ambil untuk selamatkan nyawa. Dan dia ghairu baghin, bukan cari hal. Misalnya orang selalu buat contoh dulu kan, kalau kita masuk hutan, tak ada makanan, ada khinzir siap, boleh makan ke tak? Contoh tu tak boleh. Sebab apa? Dalam hutan ni buah ada, kan? Binatang makan dulu, dah tak ada hak lain, tinggal hak tu je. Kalau tak makan mati baru boleh. Kalau yang nu ada, yang ni ada, tapi nampak khinzir ni macam kilat elok, tak boleh lah. Dia mesti tidak ada pilihan melainkan yang itu dulu. Kalau ada benda lain lagi, tak boleh. Okay. Yang kedua ialah ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat itu ghairu baghin wala adin, tak boleh melebihi. Perlu makan setakat 2 suap, 5 suap, bolehlah untuk hidup lah. Tapi alang-alang boleh makan khinzir hari ni, buat masak tomeh, cicah ayam asam, gulai rebung, dia try semua, makan sampai sandak. Boleh tak? Tak boleh. Dia tahu hari ni boleh, darurat. Dia makan dengan kadar menyelamatkan nyawa. Faham tak? Tu darurat. Jadi darurat ni saya nak faham, orang kita orang kampung ni, macam tu maksud darurat. Okey. Kalau macam tu,
kita boleh. Darurat ni bukan mesti bab makan. Kebanyakan kitab disebut bab makan, tapi ada darurat bab nyawa. Kita tak ada ubat. Ada ubat ni saja. Tak makan ubat ni, ibarat kata mati ya. Tapi kalau ada lah ubat yang satu lagi tu mahal sikit, yang ni murah sikit, tak boleh. Lagi kita boleh beli. Ubat satu lagi ada tapi kedai jauh sikit, segan nak pergi jauh, ramai nak kena patok, tak boleh. Itu tak darurat. Darurat ni no choice, tak ada pilihan, baru kita pergi. Kemudian kalau kita tak mau, ada lah mak tapi yang ni ada khinzir sikit, aku tak mau. Kalau mak tak ambil ni boleh bahaya. Tak apa, aku tak ambil. Boleh tak? Boleh. Pasal apa boleh? Ulama-ulama khilaf tentang berubat ni. Berubat, kalau orang tu tak pergi berubat, ni saya selalu, tak pergi berubat sampai dia sakit juga, dosa ataupun tak? Kita sakit kepala, nak kita kata, mak jom nak pergi klinik. Tak apa, aku tahan, tapi berdenyut, sakit. Jom lah, mayang boleh, semua boleh. Sakit, berdosa tak pergi klinik? Tuan-tuan, dosa tak? Saya pasal tuan-tuan pernah buat kan? Dia pada majoriti para ulama tak berdosa kerana pilihan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Atha bin Abi Rabah, dia bagi tahu Ibnu Abbas tunjuk kat dia, urika imra'atan min ahli jannah, aku tunjuk pada engkau satu wanita daripada ahli syurga. Mau? Dia kata, dia tunjuk. Dia kata, tilka imra'atas sauda, tu perempuan yang hitam tu. Atat Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, inni usra wa inni atakashaf fad'ullahu li. Wahai Rasulullah, aku ni usra. Usra ni dia kena macam histeria, jenis lupa. Tuan-tuan pernah tengok kan? Ada berlaku di cuping, di pelda kita, jadi lupa. Wa inni atakashaf, dan aku ni bila jadi terselok pakaian ni. Nabi dengar dah. Nabi kata, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah an yashfiyaki. Kalau kau mau, kau sabar, bagi kau syurga. Kalau kau mau, atau kau mau, aku doa pada Allah supaya Allah sembuhkan kau. Jadi dia ada pilihan. Dia kata, asbir, aku sabar. Aku sabar. Dia kata, aku sabar. Nabi pun, tapi dia kata, kemudian dia kata Nabi, wa inni atakashaf fad'ullah alla atakashaf. Tapi aku ni selalu tersingkap pakaian. Tolong doa pada Allah supaya aku tak singkap. Maksudnya kalau aku jadi histeria pun, jangan duk terselok kain aku. Maksudnya dia malu tu. Perempuan baik ya. Kita tak jadi histeria pun selok. Kan? Yang ni dia masa histeria dia risau terselok. Kita tak jadi histeria. Tak ada lah di sini, tak ada no cerita negara Brazil mana no. Kan? Jadi fada'allahu laha, Nabi doa Allah untuk dia. Hadis ini menjadi bukti pada ulama menyatakan bahawasanya kalau satu orang tu tak mau berubat, tak apa. Tapi maksudnya kalau darurat, tak ada pilihan yang lain, baru dia boleh guna. Kalau ada pilihan, dia tidak menggunakannya. Cuma dalam perubatan ni, dalam hal-hal ni, dia maksudnya darurat ni, kalau pilihan yang lain sama juga kan. Ulama mungkin sebahagian sama kan, benda lain pun sama, binatang lain pun benda-binatang yang haram juga. Hatta kalau manusia pun, sebahagian fuqaha sebut, hatta kalau jantung manusia pun, jantung manusia benda kan boleh makan, dia bubuh dalam dadah dia kan. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan kepada sahib bersamaha Datuk Mufti kita atas penerangan tadi, iaitu berkenaan dengan isu darurat tentang pemindahan. Cumanya saya nak tambah sikit, tuan-tuan, kalau pergi hospital, doktor kata tak ada pilihan yang lain. Dan tuan-tuan, orang kampung kita ni tak ada apa, bukan ada boleh nak kontak pergi beli order di Amerika apa. Kalau nak order mai pula, misalnya kata 3-4 bulan lagi, 5 bulan lagi, doktor kata ada masa sebulan je nak tukar. Tuan-tuan kira serah pada urusan pakar lah. Tak usah tuan-tuan ingat balik. Nak cek, tanya dia, ada pilihan? Tak ada pilihan. Betul tak ada pilihan saya? Memang tak ada. Sama ada pakcik mati ataupun kami. Padan dengan kata-kata dia. Padan dengan kata-kata dia. Okay. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahib bersamaha atas penerangan yang jelas tadilah tentang hal tersebut.